kalau ringkas sahaja berkenaan dengan Kementerian Pertahanan ini, iaitu yang menyinggung berkaitan dengan dasar baru 090-100. Dan apa yang saya ingin sentuh telah sedikit sebanyak disentuh oleh rakan saya daripada Kuala Selangor. Datuk Pengerusi, sebagaimana yang kita dengar tadi, Laut Cina Selatan adalah merupakan salah satu tempat di rantau ini yang memperlihatkan pergolakan ketenteraan yang begitu hangat. Oleh sebab itu, beberapa kali usaha-usaha oleh Kementerian Luar dan Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan rakan-rakan khususnya dalam ASEAN, kerana ia melibat tuntutan rantau atau kawasan yang melibatkan negara China dan juga negara-negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei. Tetapi ianya tidak berjaya. Di pihak yang lain, negara China masih terus aktif dan akhir-akhir ini bukan sekadar menuntut kawasan itu, lautan itu sebagai lautan dan kawasan mereka, tetapi mula membina beberapa jenis binaan-binaan di lautan tersebut. Yang akhir sekali pergolakannya ialah bahawa pada awal bulan November ini telah berlaku mesyuarat di kalangan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN yang disertai oleh wakil negara China dan wakil Amerika Syarikat. Di pertemuan ataupun mesyuarat tersebut pun tidak boleh bersetuju untuk mengeluarkan kenyataan bersama, kerana China mendesak supaya isu tuntutan mereka itu tidak disebut dalam kenyataan bersama itu. Yang saya nak tanya, sebagaimana mungkin disebutkan juga tadi, ialah apakah pendirian Malaysia tentang tuntutan ini? Adakah kita ingin menekankan lagi dan tidak bergantung kepada perjanjian ataupun keputusan bersama dalam pertemuan-pertemuan seperti ini? Sebab kita baca bahawa negara Vietnam dan negara Filipina telah mula mengambil pendirian bahawa mereka akan memperjuangkan hak tuntutan ini secara sendirian jika gagal ianya dilakukan melalui ASEAN. Keduanya berkaitan dengan isu ini. Selepas sidang ASEAN itu, Pertahanan Amerika Syarikat, Ash Carter, telah menggunakan kemudahan ketenteraan Amerika Syarikat melalui kapal pembawa kapal terbang aircraft carrier-nya untuk melawat kawasan yang dituntut oleh China ini. Dan sebagaimana dilaporkan, Menteri Pertahanan kita mengikuti bersama dalam lawatan tersebut, menumpang kapal perang Amerika Syarikat. Soalan saya, adakah ini tindakan yang bijak? Hak kita, tuntutan kita, bumi kita bertentangan dengan tuntutan oleh negara China. Kita tumpang kapal perang Amerika Syarikat untuk melawat kawasan yang kita juga tuntut itu. Sebaik-baiknya kita bukan tak ada kapal perang, tak sebesar aircraft carrier USS Roosevelt itu pun adalah kapal juga. Pergilah dengan kapal kita, buktikan bahawa sebagaimana kita negara yang berdaulat dan merdeka sebagainya, kita lawat, ziarah dan bagi mesej bahawa Malaysia ada pegangan, ada pendirian dan ingin memperjuangkan hak kita secara kita, bukan dengan menumpang kekuasaan negara lain. Dan ini bertentangan dengan dasar luar kita yang kita anuti, iaitu memastikan bahawa negara dan kuasa-kuasa besar tidak campur tangan dalam politik dalam negara dan rantau ASEAN ini. Datuk Pengerusi. Yang keduanya ialah berkaitan dengan pergolakan di Syria. Dalam minggu ini, Parlimen British Westminster telah membahaskan dan menerima penerangan oleh Perdana Menteri Cameron yang mengatakan bahawa dan yang meminta Parlimen British untuk memberi persetujuan untuk negara Britain menyerang secara langsung negara Syria, khususnya untuk menghapuskan apa yang dipanggil IS ini. Parlimen British belum lagi mengundi. Pergolakannya amat hangat. Parti Buruh dengan pimpinan barunya Jeremy Corbyn ini telah menyuarakan pendapat pribadinya tidak bersetuju pengumuman itu berlaku.
David Cameron telah mencuba pada bulan Ogos tahun 2013 lagi untuk mengebom Syria, tetapi undi di Parlimen Britain menolak cadangan beliau itu. Dan apabila kita baca analisa berkaitan dengan sikap Britain terhadap Syria ini, ada laporan yang mengatakan misalnya apa yang Cameron sebutkan seperti ada 70,000 tentera IS di Syria. Ada yang mengatakan bahan-bahan maklumat kononnya rahsia inilah yang juga digunakan oleh Perdana Menteri Britain yang lalu untuk mengebom dan menyerang Iraq. Kononnya kerana Iraq mengikut laporan intelijen Barat dan intelijen British mempunyai kekuasaan senjata nuklear. Jadi saya nak tanyanya ialah supaya adakah Kementerian Pertahanan mempunyai pakar-pakar intelijen dan strategik kita yang sendiri supaya kita boleh benar-benar menganalisa, memastikan siapakah yang membawa masalah, yang menyerang, yang mengebom bukan sahaja di Syria selama ini dan juga di tempat-tempat lain seperti di Paris dan di Mali itu. Pandangan di Britain mengapa antaranya tidak bersetuju untuk mengebom Syria kerana mereka mengatakan sudah tak ada tempat lagi dah untuk bom di Syria itu. Semuanya sudah dibom. Sebarang pengeboman baru oleh mana-mana tentera baru hanya akan membunuh manusia, orang-orang awam saja dan tidak akan boleh mencapai tujuan pengeboman itu yang sebenarnya. Jadi saya harap dan saya minta pada kementerian untuk memberi sedikit penerangan adakah kementerian dan pakar-pakar kita mengkaji dan meneliti sebab ancaman ini kita tidak boleh nafi. Terkena kepada bukan sahaja di Barat tetapi mungkin di seluruh dunia dan sudah tentu kita ingin menolak ancaman dan fenomena yang dipanggil IS ini. Terima kasih Datuk Pengerusi.